Hari ni kita akan cerita sikit pasal sukan rugby. Okay, sukan rugby ni bermula pada zaman 1823. Pada waktu tu dia dekat satu pekan kecil lah dekat England. Nama sekolah tu rugby lah. So masa tu ada satu perlawanan bola sepak. Tiba-tiba satu mamat ni, nama dia William Webb Ellis. Dia pergi ambil bola tu, dia pakai tangan. Lepas tu dia lari ke gol. Suka hati dia. So member dia pun, kenapa dia pakai tangan ni? Semua kejar dia sampai ke gol. Lepas tu tangkap dia. Kita macam pergumulan lah. So bila dia dah buat macam tu, orang lain pun dah start ikut. Ambil pakai bola pakai tangan, tu lari ke gol. So benda tu dah jadi macam benda pelik lah. Tapi waktu tu orang tak tahu kan benda rugby ni kan. 50 tahun lepas tu, so kawan dia ada tulis satu artikel dan dia cerita tentang apa yang Webb Ellis ni buat lah. So bila dia cerita macam tu, berlakulah satu pengubahsuaian. Orang cakap, kita boleh buat satu game ni kan. And then University of Cambridge tahun 80-70, orang buat satu pengubahsuaian lah pasal game rugby ni. And then orang cakap orang buat satu peraturan dan orang buat satu game baru. So dia katakan, okay, ni game rugby. And then dia berkembang lah. Ada wujudnya beberapa kelab dekat England pada waktu tu. Itulah ceritanya asal usul sejarah mainan rugby ni. Kemudian cara dia datang kat Malaysia, dia masuk pada tahun lepas Perang Dunia Pertama lah, dalam 1911 macam tu. And dia start up dekat Padang Station, Negeri Sembilan. Kat situ pegawai-pegawai Inggeris tu dah start main. So bila dia start dekat Negeri Sembilan, and then dia berkembang kat Selangor, Perak, and then kat Singapore sekali. Pada waktu tu dah ada dah beberapa kelab dekat Negeri Sembilan. Ada The Edwardians, lepas tu ada Penang ASEAN, lepas tu ada kelab-kelab baru lah muncul kat situ. Sukan rugby ni dikenali sebagai sukan yang lasak. Orang cakap, hang tak sakit ke main rugby ni? Mesti patah apa semua kan. Sebenarnya sukan rugby ni menitik beratkan soal peraturan. Contohnya waktu kita nak berebut bola, orang cakap nak peluk orang lah. Sebenarnya bahasa dia tackle. Tapi orang cakap, nak peluk lah. Tapi peluk tak boleh daripada atas bahu. Satu lagi, tak boleh shoulder charge. Sampai kat orang datang laju, hang bagi bahu kat dia. Tak boleh macam tu. Itu kita akan bagi foul lah. So ada bagi card, ada dia punya penalti-penalti dia. Lagi satu, sukan ni dia murah. Selalunya orang silap sukan rugby ni dengan sukan NFL. NFL ni yang football league, yang pakai bola tu baling ke depan tu. Itu NFL. So sukan rugby ni tak ada nak kena pakai helmet ke, tak ada nak pakai bodyguard ke apa, tak ada. Kalau ada yang kecederaan kat kepala tu, dia pakai macam headgear lah. Selain daripada tu macam padding biasa. So sukan ni tak mahal, just pakai boot dan boleh main. Kat Malaysia ni dah ada Kesatuan Rugby Malaysia atau dikenali sebagai KRM, dan lambang dia lambang bunga raya. Tim negara ni dikenali sebagai The Hibiscus lah. Mengikut ranking sekarang, Malaysia dekat ASEAN ni top 4. So yang pertama Japan, yang kedua Hong Kong, ketiga Korea, dan keempat Malaysia. So Malaysia dah maintain top 4 selama 2 tahun lah. So perkembangan yang bagus lah untuk rugby Malaysia. Antara salah satu sebab kenapa rugby lambat berkembang, sebab rugby sendiri tidak ada stadium sendiri lagi, masih gunakan stadium bola sepak dan diubah suai. Yang kedua, kurangnya sponsor corporate, dan satu lagi, Liga Rugby Malaysia ni masih pada tahap semi profesional. Kalau tak profesional, maksudnya setiap player tu takkan dibayar gaji, hanya mendapat allowance. So kalau macam tu susah lah kita nak buat sebagai kerjaya. Okey, sukan rugby ni bukan sukan yang membahayakan dan sukan yang semakin berkembang kat Malaysia. Ramai ibu bapa dah menggalakkan anak diorang main rugby. And satunya, dia memerlukan disiplin, konsisten dan pengorbanan. Sebab bukan mudah nak jadi seorang player yang hebat lah. Tapi pada yang sama, rugby ni sangat enjoy. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkat 5 Camp SI. Jadi saya Cikgu Ismadi, guru kelas kamu, dan saya mengajar subjek PJK tingkatan 5. So untuk hari ini kita akan masuk topik rugby sentuh rugby sentuh. Okay, sebelum tu tengok pada skrin ni. Jadi permainan kategori serangan yang kamu akan pelajari untuk kali ini adalah rugby sentuh rugby sentuh. Okey, tengok sini permainan kategori serangan rugby sentuh, bola keranjang dan hoki. Tapi untuk kali ini kamu akan pelajari tentang rugby sentuh. Jadi kita tengok balik. Permainan kategori serangan yang akan dibincangkan dalam unit ini melibatkan situasi permainan yang pantas dan berintensiti tinggi. Jadi permainan yang kamu akan pelajari ini, kenapa dia cakap berintensiti tinggi ni, dia adalah sebab dia amat berbahaya. Tak adalah bahaya sangat sebenarnya, tapi dia banyak kekerasan lah akan berlaku. Contoh macam rugby kan, kamu tahu
Pemain rugby sentuh, bola keranjang dan hoki perlu mempunyai kecergasan fizikal yang tinggi bagi mengaplikasikan strategi menyerang dan bertahan yang berkesan. Kebijaksanaan sesebuah pasukan mengaplikasikan strategi serangan dan bertahan dapat memastikan pasukan tersebut memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan. Okey, kita terus masuk pada rugby sentuh. Pada tingkatan 2 kalau tak silap, kamu dah belajar tentang asas-asas kemahiran dalam rugby sentuh. So untuk kali ni kita akan belajar tentang serangan serangan. Jadi kita tengok standard kandungan. Yang pertama tu melakukan kenalan rugby sentuh dalam situasi permainan. Yang kedua mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan rugby sentuh. Yang ketiga mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Yang keempat menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab pendiri semasa melakukan aktiviti. Yang kelima berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Yang keenam membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Dan yang sekali memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Jadi standard kandungan ni adalah apa yang perlu kamu capai, apa yang kamu perlu tahulah tentang rugby sentuh ni. Okey, kita tengok pada pengenalan. Permainan rugby sentuh memerlukan pemain menguasai kemahiran larian, pengendalian bola, mengelakkan diri daripada disentuh pemain pasukan lawan serta menguasai kemahiran menyerang dan bertahan secara berpasukan. Jadi kamu tahu permainan rugby ni secara asasnya lah ada bola, lepas tu kamu perlu bawa bola tu di hujung padang di belakang gol pihak lawan lah, dan kamu kena try ataupun touch. Jadi masa kamu nak bawa bola tu, biasalah pihak lawan akan cuba berebut bola yang kamu bawa tu, ataupun memastikan supaya kamu tak touchdown ataupun tak try dekat belakang gol pihak lawan tu lah. Okay, seterusnya setiap pasukan dalam permainan ini berpeluang untuk bergerak bersama-sama dengan bola dalam kawasan permainan hingga salah seorang pemain dapat melakukan try. Try tu yang touchdown tu lah, dengan menyentuh bola, touch bola tu di belakang garisan gol pihak lawan bagi mendapatkan mata. Okey, pasukan bertahan hendaklah mempunyai strategi bertahan. Okey, yang pasukan satu lagi itulah, dia kena ada strategi bertahan juga yang mantap supaya dapat menghalang atau mematikan pergerakan pasukan lawan untuk mendapatkan mata. Jadi pihak yang satu lagi tu dia kena menghalang lah kepada pihak yang satu lagi untuk dapatkan mata. Maksud saya bila dia pergi ke belakang gol untuk buat touch ataupun try. Pasukan bertahan perlu menyentuh pemain yang membawa bola dan pemain yang disentuh akan dikira mati. Dalam permainan ini juga, pemain-pemain akan menguasai kemahiran asas seperti menangkap, menghantar. Okey. Penguasaan kemahiran asas ini dapat membantu pasukan mengaplikasikan strategi menyerang seperti tendang dan tangkap, hantaran silang, miss pass dan strategi bertahan seperti satu lawan satu serta strategi bertahan dalam kumpulan. Okey. Jadi masa kita nak bawa bola tu ke belakang gol pihak lawan tu, kemahiran asas seperti menghantar, menyambut, menerima bola, lepas tu cara nak menendang, menangkap bola tu adalah amat penting lah. Kalau kamu tak reti benda tu memang habislah. Okay, next kita tengok seterusnya. Okay, strategi serangan. Strategi menyerang dilakukan berdasarkan kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Pasukan penyerang perlu mengatur strategi menyerang dari semua kawasan, sama ada bahagian tengah padang atau sayap bagi mengelurkan pasukan bertahan. Jika pasukan penyerang mempunyai pemain yang mempunyai kepantasan berlari berada di tengah, strategi serangan dari tengah digunakan. Manakala strategi serangan sayap digunakan jika pemain bertahan mempunyai kelemahan di bahagian tersebut. Antara kemahiran melakukan strategi menyerang dan permainan rugby sentuh ialah tendang dan tangkap, kick and catch bahasa Inggeris, kemudian hantaran loop, hantaran silang ataupun scissor dan miss pass, serta mengacah dengan larian zigzag semasa membawa bola. Mempunyai seorang pemain penyerang yang pantas merupakan kelebihan dalam suatu pasukan. Jadi dalam rugby ni biasanya kalau dalam tim korang tu ada seorang pemain tu dia memang lincah, badan kecil tapi dia laju.
dia boleh pandai mengelak. Itu adalah satu kelebihan lah dalam tim tu. Okay, first kita tengok dulu kemahiran tendang dan tangkap. Tendang dan tangkap ni digunakan apabila sebuah pasukan hendak menyerang pasukan lawan lah. Okay, kemahiran ini digunakan oleh seorang pemain pasukan penyerang dan membawa bola. Bila pemain tersebut berdepan dengan seorang pemain lawan, pemain tersebut akan menendang bola dengan pantas ke hadapan dan melepasi pemain pasukan bertahan dan berlari untuk mendapatkan kembali bola yang ditendang. Pemain ini memerlukan kepantasan dalam larian untuk memastikan dia melepasi permainan pasukan bertahan. Kemahiran penyerang ini boleh dilakukan sama ada di tengah atau di sayap padang. Jadi kalau kamu lihat kan pada gambar rajah ni, tengok ini adalah yang baju biru ni ada pihak lawan. Yang ni kamu anggap kamu. Jadi kamu perlu tendang dan kemudian tangkap bola tu. So cara dia, kamu tendang dulu bola dan kamu akan mengelak melepasi pihak lawan ni yang baju biru ni dan pergi balik pada bola yang kamu tendang tadi dan sabut ataupun tangkap lah. Okey, hantaran silang pula. Okey, hantaran silang. Strategi hantaran silang ini memerlukan pemain pasukan penyerang yang membawa bola berlari ke hadapan dan menghantar bola secara silang antara rakan sepasukan. Jadi ini kita hantar ataupun pas bola secara silang lah. So masa kita nak bergerak ke gawang ataupun ke kawasan pihak lawan tu untuk kita touch kan. Jadi bola tu yang kita bawa tu kita kena bagi secara silang pada kawan kita lah. Dan lepas tu kita akan bergerak ke depan dan dia akan bagi lagi secara silang bola tu kepada kita. Jadi sampailah ke gol lah, sampai kita dapat mata lah untuk touchdown ataupun try. Strategi ini juga dapat menggunakan pemain pasukan lawan dan sering dilakukan di kawasan tengah gelanggang menuju ke kawasan inggol. Jadi seperti yang saya cakap tadi, dia akan pas bola tu secara silang antara satu sama lain lah, maksudnya dengan kawan kamu, dan kawan kamu akan pas juga dan masa sama kamu akan bergerak ke depan ke kawasan inggol tu. Kalau kamu berjaya melepasi pihak lawan, kamu boleh try lah ataupun touch untuk mendapatkan mata. Okey, yang kedua, mengacah dengan zigzag. Okey, ni mengacah dengan zigzag ni dia akan membuat pergerakan mengacah lah. Dia pegang bola tu, jika ada pihak lawan di depan dia, dia akan cuba macam acah, maksudnya nak bergerak ke kiri ataupun ke kanan ke. Jadi pihak lawan akan kalau tertipulah dia kan. So tujuan dia untuk kamu melepasi pihak lawan tu lah. Okay, strategi ini sering digunakan bila pasukan penyerang mendapat peluang membawa bola terus ke hadapan. Jadi apa yang cakap kat sini, kamu dah dapat bola kan, depan kamu ada seorang pihak lawan. So inilah masanya kamu perlu mengacah, sebab kamu nak pas bola pada rakan-rakan yang lain dah tak boleh, sebab mungkin mereka berada di belakang ataupun jauh pada kamu. So kamu kena buat mengacah lah dengan cara zigzag. Pemain boleh mengacah dengan larian zigzag, iaitu melakukan pergerakan badan ke kiri atau ke kanan secara berselang semasa berhadapan dengan pemain pasukan lawan. Okay, ini lihat gambar dia. Nanti saya akan tunjukkan video kamu boleh tengok macam mana dibuat. Alright, seterusnya kita tengok pada strategi menyerang dari tengah dan sayap. Jadi ada dua strategi menyerang ni, daripada tengah padang dan juga daripada tepi ataupun daripada sayap lah. Okay, strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap ke tengah kawasan gol dengan menggunakan hantaran silang, hantaran loop, mispas dan larian zigzag. Okay, jadi benda-benda ni kamu dah tahu bagaimana cara untuk melepasi ataupun untuk menyerang lah, supaya kamu boleh pergi ke kawasan in goal. Serangan dari sayap pula, pemain menyerang membawa bola dari bahagian tengah ke bahagian sayap. Jadi untuk yang kedua ni, yang dari sayap ni pula, pemain penyerang bawa bola dari tengah dan dia akan bawa ke bahagian sayap, bahagian sayap kawasan gol dengan menggunakan kamera hantaran silang dan kamera tendang dan tangkap. Secara asasnya lah, apa yang penting, kamu perlu bawa bola kamu tu ke kawasan in goal dan kamu perlu touch. Jadi dalam masa itu, untuk kamu bawa bola ke kawasan in goal tu, kamu kena mengaplikasikan
kemahiran-kemahiran yang kamu telah belajar, seperti menendang, menangkap, hantar silang. Okey, ini adalah cara bermain. Bila kamu berada di padang, kamu boleh praktikkan. Okey, ini adalah kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan mengelirukan pihak lawan kerana pelbagai hantaran yang pantas oleh pemain. Itu ada kekuatan dia lah. Kalau kamu mahir dalam menghantar, menendang, menangkap, insyaAllah kamu boleh lepas sampai ke kawasan inggul. Pasukan lawan akan memerlukan pasukan bertahanan yang ramai untuk bertahan. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas untuk menyerang melakukan serangan pantas. Kelemahan, pasukan penyerang mempunyai pertahanan yang sangat longgar kerana hampir semua pemain bertumpu untuk menyerang jika berlakunya serangan pantas dari pihak lawan. Okey, yang kedua, strategi ini memerlukan semua ahli pasukan mempunyai kesamaan yang tinggi dan bijak tafsir situasi permainan. Okey, nampak bawah ni dia punya strategi. So kat sini daripada M1 tu, okey, nampak ni pihak lawan ada berderet kat depan ni. So kamu perlu baling dekat M2. Okey, so ni dari tengah. M1 ni daripada tengah, dia akan baling kepada M2 dan M2 akan cuba baling kepada M3, dan M3 ni akan sepak atau bertendang bola, dan kemudian dia akan bergerak ke hadapan, dia akan sambut dan terus membuat touchdown lah. Okey, jadi strategi ni sebenarnya mana-mana permainan pun lebih kurangnya, macam bola pun sama juga. Kalau di bahagian tengah tu dah ramai sangat pihak lawan punya pemain pertahanan ke, jadi kamu kena sepak bola tu ke sayap lah, ke tepi, dan daripada situlah kamu memulakan serangan untuk menyaringkan gol ataupun mendapatkan mata. Seterusnya kita pergi ke strategi bertahan. Terdapat beberapa jenis strategi bertahan yang boleh digunakan oleh pasukan pertahanan dalam permainan rugby sentuh. Antaranya ialah kawalan bertahan dan dalam kumpulan dan satu lawan satu. Jadi strategi bertahan ni ada dua jenis lah, iaitu dalam berkumpulan dan juga satu lawan satu. Okay, kita tengok pada bertahan dalam kumpulan. Strategi bertahan dalam kumpulan ialah pasukan bertahan untuk membentuk satu barisan sama ada 7-0 atau 6-1. Okay, strategi 7-0 ialah pasukan bertahan secara berkumpulan membentuk satu barisan, iaitu 7 orang pemain semasa pasukan sedang bertahan. Jadi kita boleh buat line 7 orang untuk halang ataupun untuk bertahan lah daripada pihak lawan membawa bola melepasi kita. Okey, strategi ini menyukarkan pihak lawan untuk menyerang untuk melepasi kawasan pasukannya. Strategi 6-1 pula ialah pasukan akan membuat barisan 6 orang pemain. Okey, kalau yang strategi 6-1 ni pula, dia akan buat barisan 6 orang pemain, tapi seorang pemain yang pandai berlari dikenali sebagai quarterback akan berada di belakang barisan tersebut. Quarterback ni akan berada di belakang barisan 6 orang tu, dan tujuan dia adalah untuk mengejar mana-mana pemain pasukan menyerang yang berjaya melepasi barisan pertahanan pasukan. Jadi fungsi dia itulah, dia akan cuba mengejar pihak lawan yang melepasi 6 orang tadi. Okey, cara bermain kita boleh tengok cara bermain dia di sini. Okey, sekarang kita tengok macam mana dia punya strategi dia. Okey, ini adalah pasukan kamu lah. Kamu nak menyerang Ini pasukan lawan, baju oranye ataupun baju kuning ni. So yang di M4 ni, dia akan pas bola pada sini Okey, dekat sini pula nanti dia akan melakukan zigzag untuk melepasi pertahanan di sini. Dan yang grup ni ataupun pihak lawan ni, dia perlu memintaslah bola tu daripada melakukan serangan balas. Okey, jadi itu adalah teknik serangan yang perlu kamu pelajari lah. Jadi itu adalah strategi bertahan yang ada dalam permainan rugby sentuh. Sebelum kita habiskan kelas, jom tonton video ni.
Okey, jadi kamu dah belajar tentang rugby sentuh daripada form 2 itu, asas-asas kemahiran dalam rugby sentuh, dan untuk kali ini kamu belajar tentang strategi lah, bagaimana untuk mendapatkan mata secara asasnya. Okey, jadi itu saja kelas untuk hari ini. So, saya akan bagi soalan dan minta kamu jawab lah, dan markah saya ambil sebagai markah PBD, pentaksiran dalam darjah. Okey, jangan tak buat pula. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.